Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita hadis yang ke 582. Katanya wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullahu fihi. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sekali-kali seorang muslim lelaki meninggal dunia kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang lelaki yang tidak menyengutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, melainkan nescaya Allah Ta'ala memperkenankan doa mereka untuknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ni Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita bahawasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar seorang muslim yang meninggal dunia, tiba-tiba 40 orang sembahyang jenazah dia, maka Allah Subhanahu wa taala menerima dan memakbulkan doa orang yang sembahyang jenazah tersebut. Jadi bermakna hadis ni yang pertama sekali secara ringkas kita dapat faham bahawasanya orang yang mari sembahyang jenazah saat ni tu dia berdoa kepada si mati. Jadi bermakna si mati mengambil manfaat daripada doa yang didoakan oleh orang yang semayang. Sebab itulah semakin ramai orang semayang, maka hak tu hak yang paling ataupun atu hak yang lebih comel. Semakin ramai orang semayang, hak tu lebih comel. Jadi kalau kita dengar ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita mati, jadi janganlah berat tulang, gengangkan tulang, kita pergi semayang jenazah dia dan kita berdoa kepada Allah dengan perbuatan kita suatu hari nanti kita mati pun orang gengang tulang untuk mari nak semayang kepada kita. Baik, yang pertama. Yang keduanya, kita dapat faham daripada hadis ni bahawasanya orang semayang kalau cukup 40 orang dia ada kelebihan. Sebab Rasul kabul lagu tu, orang semayang jenazah kepada orang mati kalau cukup 40 orang ada kelebihan. Kelebihan dia benda Allah Ta'ala terima daripada, ataupun Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala perkenankan doa orang yang semayang kepada jenazah saat ni. Dua. Yang ketiga, yang kita dapat faham juga daripada hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Oleh kerana Rasulullah sebut ma min muslimin, tidak ada seorang Islam yang mati. Jadi mesti orang hak yang mati saat itu mesti kena orang Islam. Manakala orang hak yang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, wal iyad billah, maka tidak ada siapa pun yang dapat memberi syafaat kepada dia. Seluruh manusia doa kepada dia sekalipun tak jadi. Sebab tidak ada orang hak yang dapat memberi syafaat kepada orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita berdoa kepada orang kafir, tak boleh. Kalau orang Islam mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, semoga Allah taala mematikan kita dalam husnul khatimah, maka siapa pun yang tidak dapat memberi syafaat kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak memberi manfaat kepada mereka itu syafaat segala orang hak yang memberi syafaat. Baik. Dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 orang hak yang tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu. Jadi orang hak yang 40 orang saat ni tu, orang hak 40 orang saat ni tu orang hak yang akidah dia baik. Akidah dia okey. Jadi kalau akidah dia bermasalah, maka dia tidak dapat memberi syafaat kepada si mati. Orang hak yang nak dapat bagi syafaat mesti akidah dia baik. Mesti akidah dia baik. Jadi penting penjagaan akidah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana syarat dia mesti akidah dia baik, barulah Allah taala terima syafaat dia kepada si mati tersebut. Dalam hadis Rasul sebut wa la yusyrikuna billahi syai'a. Dia kita kalau orang belajar bahasa Arab, perkataan syai'an ni isim nakirah dipanggil. Anda ambil sebut sikit je lah. Yang mana isim nakirah, yang mana sebelum daripada dia ada nafi. Dalam kaedah menyebut bahawasanya an-nakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum. Nakirah pada halaman nafi dia memberi faedah umum. Sebab benda sebut benda ni, walaupun benda ni sebenarnya untuk penuntut ilmu, orang yang mendalami perlulah tahu. Sebab perkataan la yusyrikuna billahi syai'a, dia merangkumi dua syirik. Sebab Allah Ta'ala kata tidak melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu pun, sedikit pun tak. Jadi bermakna sama ada syirik besar ataupun syirik kecil mesti kena jauhi belaka. Jadi orang hak yang sembahyang kepada si mati dan si mati dapat mengambil manfaat daripada doa dia saat itu, mesti dia menjauhi syirik yang besar. Okey, akidah dia jaga. Begitu juga dia mesti kena jaga daripada syirik yang kecil. Syirik kecil itu benda syirik kecil. Syirik kecil adalah riak. Maksudnya melakukan amal ibadat adalah bukan kerana Allah. Itu yang dinamakan sebagai riak. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya benda yang paling aku takut sekali kepada kamu adalah syirik yang kecil. Hak ni benda yang aku paling takut. Maka sahabat tanya, qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Benda kau syirik kecil wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Riya adalah syirik yang kecil. Maksudnya dia memperlihatkan amalan dia kepada manusia. Maksud dia memperlihatkan amalan dia kepada manusia, dia buat amal saat itu bukan kerana Allah tetapi kerana manusia. Jadi kena jaga masalah tu. Jadi kita kena jaga akidah. Itu penting. Yang keduanya adalah kita kena ikhlaskan ibadat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita untuk si mati. Baik. Allah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba pernah khabar dah sebelum daripada ni, yang nak ulang sekali lagi, bahawasanya syirik yang kecil ataupun dinamakan sebagai riak, ia adalah penyakit orang baik. Bukan penyakit orang hak yang jahat. Penyakit orang hak yang dekat dengan Allah. Penyakit orang hak yang
dekat dengan agama, orang yang berpegang kuat kepada agama. Okey, itu maksud dia. Penyakit orang yang kuat berpegang kepada agama, penyakit syirik yang kecil ni. Penyakit tok guru, penyakit ustaz-ustaz, penyakit syekh-syekh, penyakit tok imam, penyakit tok bilal, penyakit orang yang suka duduk dalam majlis-majlis baik, orang yang suka menderma. Maksudnya penyakit orang baik. Itu maksud. Sebab orang yang buat kebaikan, yang mampu untuk tunjuk kebaikan kepada orang. Orang yang tak ada kebaikan, nak tunjuk benda kebaikan kepada orang. Sebab itulah kata ulama, penyakit syirik yang kecil adalah penyakit orang baik. Maka orang-orang yang kuat berpegang kepada agama ni kena berhati-hati. Sebab kalau kena penyakit ni, amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhuh." Allah Ta'ala tidak menerima daripada amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba melainkan betul-betul ikhlas kepada Allah dan semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirki." Aku yang paling kaya. Aku tidak berhajat kepada rakan kongsi. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Sesiapa yang melakukan amalan, sesuatu amalan yang mana dia telah melakukan syirik dalam amalan tersebut di antara aku dan perkara yang lain, maka aku tinggalkan amalan tersebut bersama dengan perkongsiannya. Maksudnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada amalan tersebut. Jadi kita kena baiki hati kita supaya ada keikhlasan dalam apa jua ibadat, termasuklah ketika kita melakukan sembahyang jenazah, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah tersebut. Baik, mesti kita kena usaha untuk buang benda penyakit-penyakit daripada hati kita. Tanamkan keikhlasan. Di samping kita berusaha, jangan lupa kita berdoa kepada Allah Taala agar Allah Taala kurniakan kepada kita keikhlasan dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Jadi kita kena berusaha, di samping berusaha kita kena berdoa. Dan antara doa yang diajar oleh Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq dan sebahagian daripada sahabat yang lain, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La syirku akhfa min dabimin naml." Sesungguhnya syirik lebih halus daripada semut yang merayap. "Ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiruhu." Nak tak? Aku nak khabar kepadamu, aku nak tunjuk kepadamu suatu perkataan, kalau mu baca benda ni akan hilang daripadamu benda yang kecil dan benda yang besar. Kata Rasulullah, qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca doa ni. Banyak maksudnya doa ni sebelum daripada ni berapa kali dah berkhabar. Tapi tak apa, khabar banyak kali tak apa. Benda penting banyak kali khabar tak apa. Benda penting kan? Benda penting banyak kali khabar tak apa. Baik, antara doa yang comel kita baca supaya Allah Ta'ala memelihara kita daripada terkena syirik yang besar dan syirik yang kecil adalah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada aku melakukan syirik kepadamu sedangkan aku mengetahui, dan aku memohon keampunan daripada-Mu ya Allah perkara yang aku tidak mengetahui. Baca doa ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ni ada kelebihan orang yang sembahyang jenazah cukup 40 orang. Selagi yang kita nak sebut juga, di antara benda yang sunat kita buat ketika jemaah nak sembahyang jenazah tu ramai adalah kita menyusunkan saf sekurang-kurangnya 3 saf. Kita susunkan saf sekurang-kurangnya adalah 3 saf. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi daripada Malik bin Hubairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yamut." Tidak ada seorang Islam yang mati, yang meninggal dunia. Lepas tu tiba-tiba fayusalli alaihi ummatun minal muslimin. Tiba-tiba ada sekumpulan daripada orang Islam sembahyang ke atasnya. Yablughuna an yakunu thalathata sufuf. Yang mana orang Islam yang sembahyang atas dia saat itu cukup 3 saf. Kalau berlaku perkara tersebut, illa ghufiralah, Allah Ta'ala akan bagi keampunan kepada si mati. 3 saf. Yang mana Malik bin Hubairah, ketika ada orang mati, maka dia akan tengok kalau keluarga si mati sedikit, maksudnya orang yang hadir untuk sembahyang jenazah sedikit, dia cuba buat 3 saf juga walaupun sikit. Dan di sana ada hadis yang mana ketika Rasul pergi sembahyang satu jenazah, Rasul adalah orang yang ketujuh daripada 6 orang. Maksudnya 6 orang ada, capur Rasul seorang, tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam buat 3 saf. Jadi buat 3 saf, hukum dia adalah disunat. Tapi bukanlah bermaksud tidak boleh buat lebih daripada 3 saf, bukan. Bukan maksud lagu tu, maksudnya paling comel sekurang-kurangnya adalah 3 saf. Lebih tak ada masalah. Sekurang-kurang adalah 3 saf ketika kita sembahyang jenazah. Itu hak yang paling comel. Ni di antara benda yang penting yang perlu kita kena ambil berat. Walaupun benda ni sunat, tapi ada kelebihan. Ada kelebihan untuk jenazah itu sendiri. Memang benda sunat, bukan kita kata benda ni wajib. Tapi kalau kita pada tempat jenazah, kita hak yang mati, memang kita mengharapkan segala benda yang ada kelebihan dibuatkan untuk kita. Betul tak gitu? Tapi oleh kerana si mati tu tak boleh nak kabar benda, jadi kita orang hidup tolong ambil berat. Kita orang hidup yang tolong ambil berat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasfaha muttafaqun alaih. Maksudnya Samurah bin Jundub telah mengatakan, aku bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah seorang wanita yang meninggal dunia selepas bersalin. Ada seorang perempuan, dia meninggal dunia setelah daripada dia bersalin. Ni antara orang yang mati syahid. Perempuan yang meninggal dunia kerana dia bersalin di antara orang yang mati syahid. Tapi syahid di sini adalah syahid akhirat. Maksudnya dapat ganjaran syahid kalau disabarlah. Kalau disabar. Lepas tu daripada segi hukum dunia kena buat macam orang biasa. Kena mandi, kena kapang, kena semayang dan kena tanang macam biasa. Dan Rasul semayang atas dia. Lepas daripada tu, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di bahagian tengahnya. Rasul berdiri tengah jenazah. Jadi letak Rasul berdiri di tengah. Okey, katakanlah ni jenazah sebagai contoh. Ni jenazah, jadi Rasul berdiri di tengah-tengah. Dia tengah ni adalah kawasan, cakap mudah lah, cakap mudah ngasar sikit kawasan punggung dia. Faham tak yang? Kawasan tu. Rasul berdiri di situ. Baik. Kata ulama, apakah hikmah Rasul berdiri di situ? Kerana hikmahnya adalah lebih menutupi perempuan tersebut. Okey, boleh faham kan? Lebih menutupi. Jadi duduk kawasan tu, jadi orang belakang tak nampak dah. Okey, boleh faham kan? Sebab itulah kata ulama, kalau jenazah tu perempuan, sunat kita imam berdiri di tengah-tengah dia. Sebab benda tu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun anggota kita yang paling mulia adalah kepala. Tapi kalau mayat tu perempuan, tidak sunat kita duduk di kepala dia, sunat kita duduk di tengah-tengah dia. Kerana ia lebih menutupi perempuan tersebut. Okey, jelas kan? Berbeza dengan kalau jenazah tu lelaki. Kalau jenazah lelaki, hak lebih afdal kita duduk di kawasan kepala dia, bukan duduk berdiri. Orang Terengganu ni kalau duduk ni bukan maksud duduk gini. Kita guna bahasa Terengganu kan? Tu imam lebih afdal dia duduk di kawasan kepala. Perkataan duduk ni bukan maksud tu imam sembahyang dalam keadaan duduk, bukan gitu.
Tok Imam berdiri di kawasan kepala dia, kerana anggota kita yang paling mulia adalah kepala. Maka yang paling afdal kita duduk, kita guna bahasa, kita berdiri di kawasan anggota yang paling mulia. Jadi kalau jenazah tu perempuan, Tok Imam paling afdal duduk di bahagian tengah. Kalau jenazah tu lelaki, lebih afdal duduk bahagian kepala. Tapi dalam hadis ni tak sebutlah jenazah lelaki, tapi di sana ada hadis yang lain. Hadis yang lain, hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi dan Imam Ibn Majah daripada Ala bin Ziyad. Satu ketika Ala bin Ziyad melihat Anas bin Malik sembahyang jenazah. Anas bin Malik dia sembahyang jenazah, dia takbir sebanyak 4 kali. Lepas tu dia berdiri di depan kepala lelaki, manakala orang puang dia berdiri di kawasan punggung perempuan. Ketika dia jadi imam bagi jenazah, mula-mula dia sembahyang atas jenazah lelaki, ditakbir sebanyak 4 kali. Ketika jenazah lelaki dia berdiri pada kepala, tiba-tiba datang pula jenazah perempuan, dia berdiri kawasan punggung. Maksudnya kawasan tengah-tengah. Sebab dalam hadis sebut lagu tu, wa ajizatil mar'ah, disebut ajizah, kawasan punggung perempuan. Baik, maka Ala bin Ziyad ketika dia tengok berbeza tempat berdiri bagi Anas bin Malik ketika dia sembahyang jenazah lelaki dan jenazah perempuan, maka Ala bin Ziyad tanya, adakah hak yang membuat ni sebagaimana hak dibuat oleh Rasulullah? Membuat ni adakah Rasul buat gini? Maka kata Anas bin Malik, qala na'am, ya, aku buat sebagaimana hak yang Rasul buat. Jadi berpandukan kepada hadis ini, kata ulama, disunatkan Tok Imam kalau jenazah perempuan duduk tengah, duduk faham lah, berdiri di tengah. Kita tidak ingat semua guna bahasa Terengganu kan. Berdiri di tengah. Kalau jenazah lelaki berdiri di kawasan kepala. Ini disunatkan. Tetapi kalau Tok Imam dok buat gitu sekali pun, bukanlah kata dosa dok. Bukanlah kata salah, siapa ke berdosa dok. Maksudnya lagu mana keadaan Tok Imam duduk kaki ke, tengah ke, kepala ke, sah belaka, boleh belaka. Cuma hak yang kita nak bincang ni mana hak yang lebih afdal. Sepakat ulama mengatakan bahawasanya di mana kedudukan Tok Imam ketika dia sembahyang di atas jenazah tak ada masalah. Yang penting jenazah kena berada di hadapan dia. Duduk kaki ke, duduk tengah ke, duduk kat kepala ke, duduk kat dada ke, kat betih ke, kat peha ke, tak ada masalah. Cuma mana hak yang lebih afdal? Mana hak yang lebih afdal? Hak tu ulama sebut. Hak yang lebih afdal bagi perempuan duduk tengah, bagi lelaki duduk di kawasan kepala. Okey, ada lagi. Hak ni mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut, oleh kerana disunatkan kepada perempuan lelaki duduk tengah, disunatkan perempuan lelaki duduk tengah, Tok Imam duduk tengah, disunatkan bagi jenazah perempuan kepada Tok Imam duduk tengah, disunatkan Tok Imam duduk tengah, maka kepala jenazah mayat perempuan diletakkan di sebelah kanan. Okey, boleh faham? Kepala jenazah perempuan diletakkan sebelah kanan. Supaya kanan jenazah lebih, maksudnya supaya jenazah saat itu berada pada kanan imam. Boleh faham? Supaya jenazah berada pada kanan imam. Memanglah kaki dia sebelah kiri, tapi apabila dia duduk tengah, hidup kawasan punggung saat itu, sebahagian besar tubuh jenazah akan berada sebelah kanan imam. Boleh faham tak? Sekali lagi ya. Jadi jenazah perempuan, sunat imam berada di bahagian punggung. Sunat tu imam berdiri di situ kerana ia lebih menutupi jenazah tersebut. Maka kepala jenazah paling afdal, ni mazhab Imam Syafi'i, kita rakyat mazhab Imam Syafi'i, paling afdal diletakkan sebelah kanan imam. Supaya sebahagian besar jenazah saat itu berada sebelah kanan imam. Nampak kan? Manakala jenazah lelaki pula, hak paling afdal, mazhab Imam Syafi'i menyebut sunat kepada dia letak sebelah kiri. Supaya sebahagian besar tubuh jenazah berada sebelah kanan imam. Okey, boleh faham? Nampak kan? Jadi sebab kata imam duduk kepala kan, ni kepala.
Jadi kalau kepala dia sebelah kiri, jadi bermakna sebahagian besar badan jenazah lelaki berada sebelah kanan imam. Manakala jenazah perempuan, tu imam duduk tengah, maka kepala dia letak sebelah kanan supaya sebahagian besar badan jenazah saat itu berada sebelah kanan imam. Okey, boleh faham kan? Jadi kalau orang kata, jenazah balik kiri, pada balik kiri yo, pada balik kanan yo. Memang kalau kita nak cari di dalam Quran ke ataupun hadis, memang tidak ada yang menyebut secara jelas masalah ni. Ini adalah ijtihad daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Ijtihad daripada ulama mazhab Imam Syafi'i kerana nak memuliakan jenazah tersebut sehingga kang diletakkan jenazah sebelah kanan. Oleh kerana ashabul yamin adalah golongan yang berbahagia, maka kita ambil tafaul, sempurna baik, dengan sentiasa memberi kemuliaan kepada jenazah tersebut dengan kita buat benda hak yang sebelah kanan untuk dia. Okey, boleh faham kan? Jadi ni mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi oleh kerana kanan ni benda hak yang penting, maka dalam masalah sembahyang jenazah pun kena biar jenazah saat itu biar duduk sebelah kanan imam lebih banyak. Kalau jenazah lelaki, tu imam kena berdiri pada kepala, maka bermakna kepala dia letak sebelah kiri, kaki letak sebelah kanan. Kalau jenazah perempuan, tu imam duduk tengah, maka kepala dia sebelah kanan, kaki sebelah kiri. Baik. Tapi masa nak sembahyang tu kadang-kadang tukar ke? Tukar. Kanan ke kiri ya. Sudahlah. Kanan ke kiri. Tapi yang ingat tip orang tua ajar kita. Tip orang tua dia kata gini, buat gini. Kita sembahyang kita letak ganda tangan kita. Kita letak gini. Hak atas lelaki, hak bawah puang. Jangan faham hak lain. Hak atas lelaki, hak bawah puang. Tengok kan kita sembahyang kan, kita letak ganda tangan. Kita ada tangan kanan, kita ada tangan kiri kan. Kita letak tangan kanan bawah, tangan kiri bawah, tangan kanan atas. Tangan kanan hak yang atas saat ni tu ke mana jari dia? Ke kiri. Tangan kiri bawah ke kanan. Betul? Betul kan gitu kan? Jadi mudah je. Hak yang atas tu lelaki, hak bawah tu puang. Okey, nampak? Tu orang tua ajar gitulah. Tapi memang bermanfaat lah, sebab kita masa nak sembahyang tu kita sadar habah. Kanan ke kiri ya, kanan ke kiri. Dia kita kalau kadang-kadang benda yang kita belajar kita faham dah, tapi apabila berlaku jadi salah habah jadi. Berlaku salah habah. Macam gini ya, kita belajar dah, bukan tak belajar. Kita tak boleh ikut tu imam buat salah. Tiba-tiba tu imam bangun rakaat yang kelima. Ada makmum tegur, tapi tak sapa kepada tu imam bangun juga. Sudah makmum belakang awak ni. Sudah, nak bangun ke nak tunggu? Sudah. Padahal belajar dah, tapi apabila berlaku tu jadi salah habah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai bayda'a fil masjid. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya, demi Allah, kata Aisyah bersumpah, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah kedua anak Bayda, kedua anak lelaki kepada Bayda. Bayda dia ada dua orang anak lelaki, seorang nama Sahal, seorang nama Suhail. Seorang nama Sahal, seorang lagi nama Suhail. Mati. Rasul semayang atas dua anak lelaki dia, Sahal dengan Suhail, dua anak lelaki kepada Bayda, di dalam masjid. Aisyah bersumpah. Sebab Aisyah bersumpah, mungkin di sana ada pandangan sebahagian daripada sahabat ataupun sebahagian daripada orang yang hidup di zaman Aisyah mengatakan tak boleh sembahyang di masjid. Dan ini pandangan sebahagian daripada ulama fiqh, makruh sembahyang di masjid. Antaranya ulama dalam pandangan mazhab Hanafi, tak comel sembahyang di masjid. Jadi mungkin ada pandangan di zaman dia bahawasanya tak comel sembahyang di masjid. Maka Aisyah buat mari 3 taukid. Kalau dah orang belajar bahasa Arab, 3 taukid, 3 mengkuatkan. Wallahi, demi Allah, sumpah. Lang taukid yang sesungguhnya, qad litahqiq. 3 taukid yang sungguh demi Allah, sungguh Rasulullah pernah sembahyang dalam masjid. Tapi bukan semua jenazah Rasul sembahyang di dalam masjid, bukan.
kebanyakan jenazah tidak disembahyangkan dalam masjid di zaman Rasulullah. Kebanyakan jenazah. Kalau semua sembahyang dalam masjid di zaman Rasulullah, mati atau masjid sembahyang, maka pastinya tidak akan berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh mana afdal sembahyang di masjid ataupun di tempat yang lain. Ternyata sembahyang dalam masjid ni berlaku khilaf di kalangan ulama fiqh. Afdal ke tak? Ada sebahagian ulama fiqh mengatakan tidak afdal. Sebahagian yang lain mengatakan tak ada masalah, boleh je nak sembahyang dalam masjid. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sembahyang kepada segelintir ataupun sebahagian daripada sahabatnya dalam masjid. Cuma orang yang nak sembahyang jenazah dalam masjid kena jaga sikit, kena jaga beberapa perkara. Antaranya adalah mesti dia kena pastikan jenazah tersebut tidak mengotori masjid. Kalau mengotori masjid, tu tak comel lah sembahyang di atas masjid. Sebab masjid ni adalah tempat yang mesti kita kena bersihkan daripada sebarang kekotoran. Jadi di zaman Rasulullah kebanyakan jenazah bukan sembahyang di dalam masjid. Tetapi ada sebahagian jenazah disembahyang dalam masjid. Sebahagian hanya sebilangan yang kecil sahaja. Baik, mazhab Imam Syafi'i kata sembahyang di dalam masjid tidak menjadi masalah, dibolehkan. Walau bagaimanapun ada sebahagian daripada ulama mengatakan tak comel sembahyang jenazah di dalam masjid. Seterusnya, wa an Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina arba'a wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha rawahu Muslim wal arba'ah. Maksudnya Abdurrahman bin Abi Layla telah berkata bahawa dulu Zaid bin Arqam, seorang sahabat Rasulullah, biasa menyolati jenazah seseorang, biasa menyolati jenazah kami dengan 4 kali takbir. Jadi di sembahyang jenazah dia buat 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu makna 4 kali takbir. Namun saat menyolati jenazah seseorang, dia melakukannya dengan 5 kali takbir. Ada satu jenazah tu dia akak 5 kali takbir. Hak yang biasanya 4 kali je, tapi ada sekali tu dia akak 5 kali. Ketika ku tanyakan hal itu kepadanya, aku pun tanya dia lah, Abdurrahman bin Abi Layla tanya kepada Zaid bin Arqam, dah buat apa mengakak 5 kali ya? Dah ingat ke mana? Maka dia menjawab, yakni Zaid bin Arqam menjawab, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal yang seperti itu. Maksudnya pernah Rasulullah melakukan ataupun sembahyang jenazah dengan mengangkat 5 kali takbir. Dan ada satu riwayat yang lain 6 kali takbir. Dia ada 4 kali, 5 dan 6. Baik, cuma pada penghujung hidup Rasulullah angkat sebanyak 4 kali takbir. Dan sahabat-sahabat 4 kali takbir. Masuk di zaman ulama-ulama mujtahid, akhirnya sepakat ulama mujtahid mengatakan sembahyang jenazah 4 kali takbir. Walaupun Rasulullah pada awalnya pernah mengangkat 5 kali takbir dan pernah Rasul mengangkat 6 kali takbir. Dan sekarang ni mana-mana mazhab sekalipun mengatakan bahawasanya sembahyang jenazah sebanyak 4 kali takbir. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab menyebut wa ajma'atil ummatu al-an ala annahu 4 takbiratin bila ziyadatin wala naqs. Maksudnya telah sepakat ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ini bahawasanya takbir pada sembahyang jenazah adalah sebanyak 4 kali takbir, tanpa lebih daripada 4 kali dan tanpa dikurangkan daripada 4 kali. 4 kali tak boleh lebih, tak boleh kurang. Itu sepakat ulama. Tapi kalau kita tengok kepada hadis, kadang-kadang ada hadis yang Rasulullah yang menceritakan Rasulullah pernah mengangkat takbir sebanyak 5 kali dalam sembahyang jenazah. Tapi pada penghujung yang lepas dah pun kita ada bincang hadis yang Rasulullah sembahyang di atas Raja Najasyi, Rasulullah takbir sebanyak 4 kali. Jadi pada penghujung hidup Rasulullah, yang paling banyak Rasulullah takbir sebanyak 4 kali. Begitu juga para sahabat. Sebab tu akhirnya sepakat ulama fiqh mengatakan sembahyang jenazah takbir dia sebanyak 4 kali.
Dah kalau orang buat 5 kali boleh ke tak? Berlaku khilaf. Boleh ke tak? Ada sebahagian daripada ulama kata boleh. Ada sebahagian ulama kata tak ada masalah, boleh. Sebab pernah 5 kali itu dilakukan oleh Rasulullah. Apatah lagi ucapan takbir itu hanya sekadar zikir sahaja. Kan Allahu Akbar sekadar zikir saja kan? Tak ada masalah lah. Namun ada sebahagian ulama kata tak boleh. Jadi kalau buat lebih daripada 4 kali jadi tambah pula. Dah hak tu Rasul buat 5 kali ya, hak 5 kali tu dinasahkan hukum. Dinasahkan hukum. Baik. Jadi buat 4 kali lah, tak payah buat 5 kali lah. Jadi buat 4 kali je. Tak perlu buat 5 lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia lagi, wa an Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahl bin Hunayf 6 wa qala innahu badriyun rawahu Sa'id bin Mansur wa asluhu fil Bukhari. Maksudnya disebutkan daripada Sayyidina Ali bahawasanya dia menyolati jenazah Sahal bin Hunayf dengan 6 kali takbir. Lalu dia berkata, sesungguhnya Sahal bin Hunayf termasuk pahlawan perang Badar. Oleh kerana dia orang mulia, siapa ke Sayyidina Ali takbir sebanyak 6 kali. Jadi mengikut mazhab Sayyidina Ali tak ada masalah takbir sembahyang jenazah siapa ke 6 kali. Tapi sekurang-kurang ni mazhab Sayyidina Ali, sekurang-kurang 4 kali. Mazhab Sayyidina Ali sekurang-kurang 4 kali. Kalau nak lebih siapa ke 6 kali pun tak apa. Oleh kerana Sahal bin Hunayf adalah seorang sahabat yang pernah menyertai peperangan Badar, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah, sehingga Kang Sayyidina Ali sembahyang jenazah dia sampai ke 6 kali Sayyidina Ali takbir. Baik. Seterusnya katanya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina 4 wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab fi at-takbiratil ula. Rawahu Syafi'i bi isnadin dha'if. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, katanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati atas jenazah-jenazah kami dengan 4 kali takbir, dan Rasulullah membaca surah Al-Fatihah dalam takbir pertamanya. Hadis riwayat Syafi'i, riwayat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i antara ulama hadis. Imam Syafi'i adalah antara ulama hadis. Baik. Hadis riwayat Imam Syafi'i dengan sanad yang dhaif, tapi hadis ini sanad dia dhaif. Tapi bukan hadis palsu. Hadis sanad ni adalah dhaif. Walau bagaimanapun, walaupun sanad dia dhaif, namun maksud dia ataupun makna bagi hadis ini adalah sahih. Kerana di sana ada beberapa hadis sahih yang lain yang menceritakan bahawasanya Rasulullah sembahyang jenazah dengan 4 kali takbir. Antaranya hadis yang kita bincang sebelum daripada ni yang menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang jenazah Najasyi. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa kharaja bihim minal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi 4. Rasulullah pakat keluar belaka bersama dengan sahabat, beripung pada tempat sembahyang, maka mereka buat satu saf. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akad takbir sebanyak 4 kali. Begitu juga dalam masalah membaca surah Al-Fatihah dalam sembahyang jenazah. Di sana ada hadis yang diriwayat daripada Talhah bin Abdullah bin Auf, yang mana dia menceritakan dia pernah sembahyang di belakang Abdullah bin Abbas, yang mana Abdullah bin Abbas membaca suratul Fatihah dalam sembahyang jenazah. Pada penghujung hadis kata Abdullah bin Abbas, "Lita'lamu annaha sunnah." Hendaklah mung tahu bahawasanya baca surah Al-Fatihah dalam sembahyang jenazah adalah sunnah, perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya wa an Talhah bin Abdullah bin Auf qala sallaitu khalfa bin Abbas radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara'a fi Fatihatal Kitab faqala lita'lamu annaha sunnah. Rawahu Al-Bukhari. Dalam hadis Talhah bin Abdullah bin Auf menyebutkan aku pernah salat di salat jenazah di belakang Abdullah bin Abbas. Talhah bin Abdullah bin Auf menceritakan dia pernah menjadi makmum kepada Abdullah bin Abbas dalam salat jenazah. Abdullah bin Abbas seorang sahabat Rasulullah, dia sembahyang jenazah, dia jadi imam. Talhah bin Abdullah dia sembahyang di belakang Abdullah bin Abbas sebagai makmum. Baik. Dan dia yakni Abdullah bin Abbas membaca Al-Fatihah.
Abdullah bin Abbas baca Fatihah. Sebab itulah ulama menyebut, nanti tak habis lagi, kita baca sikit lagi. Lalu selesai sembahyang jenazah, Abdullah bin Abbas khabar, ketahui olehmu bahawasanya bacaan surah Al-Fatihah dalam solat jenazah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang dibuat oleh Rasulullah, tu makna sunnah. Sunnah di sini bukan makna sunnah lawang dia wajib ini sunat, sembahyang sunat, ini sembahyang fardu, bukan. Sunnah di sini adalah benda yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi aku baca saat itu sebab aku nak khabar kepadamu bahawasanya membaca Fatihah di dalam sembahyang jenazah adalah sunnah Rasulullah, benda yang dibuat oleh Rasulullah. Baik. Jadi apabila benda tu dibuat oleh Rasulullah, maka mu kena buat. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i mengatakan antara rukun sembahyang jenazah adalah membaca Fatihah. Cuma membaca Fatihah di manakah tempat dia? Dalam mazhab Imam Syafi'i, tempat membaca Fatihah tempat membaca Fatihah boleh kita nak baca di mana-mana saja. Bukan mesti selepas daripada takbir yang pertama. Walaupun kebiasaan orang kita buat baca Fatihah selepas daripada takbir yang pertama. Tapi sebenarnya bukanlah disyaratkan mengikut mazhab Imam Syafi'i membaca Fatihah dalam takbir yang pertama. Boleh kita membaca Fatihah dalam takbir yang kedua, kita gabung sekali dengan selawat, dan boleh kita baca Fatihah dalam takbir yang ketiga, kita gabung sekali dengan doa, dan boleh kita baca Fatihah dalam takbir yang keempat. Maksudnya yang penting ada bacaan Fatihah dalam sembahyang jenazah, di mana sahaja kita nak baca tak ada masalah. Dan tapi yang biasanya kita baca adalah selepas daripada takbir yang pertama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidhtu min du'aihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu. Baca wa wasi' mudkhalah, baca dengan wa wasi' mudkhalah, waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. Jadi untuk malam ni dah kita kena berhenti sini, nyala dah lapu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang. Mungkin kita cuti dalam beberapa minggu, tak tahu ni PKP pula orang kita ni. Minggu lepas tak ada dah PKP. InsyaAllah kita sambung baliklah pada minggu akan datang. InsyaAllah tak ada sini dah. Mungkin pihak masjid buat online ke macam mana, wallahu alam. Tapi biasa lepas dah dibuat online. Ni akan datang tak tahulah lagu mana. Jadi kita tengoklah. Kalau ada insyaAllah kita teruskan. Kalau tak ada kita cuti dulu. Cuti dulu. Jadi insyaAllah untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.